أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Jadi sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT agar dengan kita menzahirkan rasa kesyukuran kita dan juga kita zahirkan kesyukuran tu dalam bentuk amalan dan perlakuan kita setiap hari dengan mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, dan terutamanya kita mendekatkan diri kita dengan kalam Allah, iaitu Al-Quran tu. Semoga Allah akan menambahkan lagi uh, petunjuk dan hidayah serta taufik, ya, kepada kita agar kita akan terus berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, ya. Taraf seorang hamba Allah tu yang paling tinggi dalam kehidupan kita semasa di akhirat ni ialah al-muttaqin, ya, seorang yang bertakwa, ya. Mana kita setiap hari kita perlu berusaha, ya, sehingga kita mencapai tahap takwa, kerana Allah berpesan kepada kita inna akramakum indallahi atqakum, adalah orang yang paling mulia di antara kamu. Allah kata bukannya kerana kita ada pangkat, kerana kita ada harta dan kita ada kedudukan, tetapi adalah kerana ketakwaan kita dengan Allah. Itu saja ukuran yang Allah gunakan untuk mengukur bagaimana baik ataupun mulianya seseorang itu dari kacamata Allah semasa di dunia ini. Jadi itulah yang kita perlu usahakan untuk mendapatkan ketakwaan itu. Yang pertama sekali kita mesti mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah, dan petunjuk tu sumber utamanya ialah Al-Quran, ya, iaitu Al-Quran yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun sebenarnya telah pun menerima Al-Quran tu sudah banyak tahun, ya. Dah lama kita dengan Al-Quran. Cuma persoalannya, adakah kita menjadikan Al-Quran tu sebagai hidayah? Allah dah sampaikan kepada kita, ya, tapi persoalannya adakah kita mengguna pakainya sebagai hidayah yang sepatutnya boleh membantu kita untuk menjadi orang-orang yang muttaqin tadi, ya. Dalam ayat kedua surah Al-Baqarah, kita lalu baca je, tiap-tiap minggu kita baca, ya, zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin, ya. So inilah Alkitab. Alkitab tu merujuk kepada Al-Quran, dan Al-Quran tu Allah kata pertamanya la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, yang bermaknanya is a perfect material, ya, bahasa Inggeris kata satu bahan yang sempurna, ya, yang Allah berikan kepada kita dari Allah, dan setentunya ianya sempurna. Kemudian Allah kata dia adalah hudan. Hudan ialah petunjuk, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan juga petunjuk bagi orang-orang yang ingin berusaha untuk menjadikan mereka masuk dalam golongan orang yang bertakwa, ya, supaya kita mencapai
dalam apa yang Allah pesankan tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. So, dalam Quran banyak Allah menyentuh pasal kedudukan orang-orang yang muttaqin, ya, insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan perkongsian. Saya akan kongsikan skrin. Yang pertama sekali ialah apa yang telah kita kongsikan semalam di hujung perkongsian kita. Kita telah membuat pembentukan kalimah binurihim, kalimah yang ke-12 di dalam ayat ke-17 surah Al-Baqarah tu. Ya, kita telah berkongsikan ataupun membahaskan bagaimanakah proses pembentukan kalimah binurihim yang bermula dengan non wawra, 3 huruf akar dia. Ya, dan non wawra ni dia terus membentuk kalimah kata terbitan, ya. Dan dia tidak ada kata dasar. Ya. Jadi dengan nun waro dia membentuk nurun sebagai kata terbitan yang bermakna cahaya dalam bentuk kata nama ismun, dengan menggunakan kaedah yang dipanggilkan sama'i, iaitu cara orang-orang Arab menyebutkan kalimah cahaya itu ialah nurun, ya. Jadi dia bila nak menyebut cahaya itu dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab adalah nurun. Jadi nurun telah menjadi bentuk kata terbitan, ya. Kemudian nurun tu digunakan di dalam ayat ini sebagai objek, ya. Objek. Bagaimana kita tahukah dia digunakan sebagai objek? Kerana dia dikaitkan dengan perbuatan Allah, zahaballahu, ya, zahaballahu. Zahaballah ni ialah fi'lun madhi maklum, wazan satu dengan Allah tu sebagai pelaku kepada perbuatan zahaba tu. Apa yang Allah lakukan zahaba ni? Zahaba ni bermakna kita telah buat zahaba sebelum ini, ya, iaitu menghilangkan. Jadi apakah yang Allah hilangkan tu? Jadi Allah hilangkan cahaya tadi, ya. Jadi nurun tu menjadi, sekarang ni dia objek daripada kata terbitan cahaya sahaja, ya, dalam i'rab yang marfu', kerana default kata terbitan semula dalam bentuk i'rab yang marfu', ya, yang ditandakan baris dhammah ataupun dhammatain kepada huruf yang terakhir itu. Kemudian dalam konteks ayat ni dia digunakan sebagai objek. Jadilah dia zahaballahu nuron, ya, nuron. Kemudian cahaya tadi bukan takat cahaya saja. Allah nak menceritakan kedudukan cahaya tu dalam konteks siapa yang punya cahaya tu. Siapa yang cahaya siapa? Itu maksud dia. Ya, bukan takat cahaya saja. Kalau cahaya dia sangat umum, ya, sangat umum. Jadi Allah nak mengaitkan cahaya tu dengan siapa, iaitu Allah kaitkan dengan hum. Hum ni adalah mereka-mereka yang diceritakan di dalam permulaan ayat itu, ya. Jadi cahaya tu ialah cahaya mereka. Mereka tu ialah masaluhum kamasalil lazistauqada nara tu. Ya, itu mereka itu Allah merujukkan kepada ayat-ayat sebelum tu ialah orang-orang munafik. Jadi orang munafik ni Allah kata perumpamaan mereka ni adalah seperti orang-orang yang menyalakan api. Jadi apabila mereka menyalakan api, falamma adha'at ma haulahu, jadi Allah apa buat? Allah zahaballahu nuron. Itu konteks dia, ya. Jadilah zahaballah, bila nuron tu digabungkan dengan hum, dia menjadi pertalian yang dipanggilkan idhafah, ya. So apabila berlaku pertalian idhafah, nuron ni digabung dengan hum, dia menjadi nurohum, ya. Dalam konteks zahaballahu nurohum, ya. Tetapi zahaba ni satu kalimah kata kerja yang memerlukan kalimah B, ya, untuk menyempurnakan
tata cara bahasa dia. Ya. Bahasa dia, Arab tidak mengatakan zahaballahu nurahum, tapi Arab menggunakan zahaba ni, dia gunakan dengan be kepada objek dia. Jadilah, ya, zahaballahu be ni bergabung dengan nurahum, dia akan jadi apa? Dia adalah harfun jar. Jadi dia akan memajrukan nuro tadi. Ya, jadilah binuri, bukannya binuro. Ya, kalau tak ada B, dia nuro, tetapi bila dia ada B, dia jadi binuri. Kemudian apa berlaku pada hum yang sekarang ni berperanan sebagai mudhafun ilaih? Nuro ialah mudhaf, hum adalah mudhafun ilaih. Dan setiap mudhafun ilaih dia mengambil i'rab yang majrur kerana dia terikat dengan mudhaf nuro. Sekarang dengan ada B, dia menjadi binurihim. Ya. Jadi apabila ra ni sudah mengambil baris kasrah disebabkan dia menjadi majrur terikat dengan B tadi, jadi isim dhamir hum tadi tidak lagi boleh menggunakan hum, ya. Dia kena tukar identiti dia. Tukar identiti dia kepada him, ya. Binurihum tidak ada. So mestilah binurihim. Jadi itu lengkaplah, ya, bagaimana binurihim tu terbentuk, ya, di dalam proses pembentukan kalimah, ya. Saya sarankan kepada tuan-tuan dan puan-puan spend time, ya. Apa orang kata tu, ambil masa belajar, ya, proses pembentukan kalimah ni. Daripada pembentukan kalimah kita akan barulah kita memahami setiap kalimah yang digunakan dalam ayat Quran. Kalau kita baca makna saja dia tak cukup, dia tak nampak macam mana pembentukan itu berlaku. Jadi dia tidak akan faham, ya, kenapa kalimah tu digunakan di dalam ayat tu, melainkan dia hafal makna saja. Dia hafal ni macam orang kata apa, burung kakak tua lah, ya. Dia ikut saja tapi dia tidak memahami. Al-Quran kita tak boleh buat macam tu, ya. Kita kena faham apa yang kita baca dan apa yang kita nak gunakan tu. Jadilah zahaballahu binurihim. Jadi B ni hanya berlaku sebagai pelengkap, ya, ke dalam pembentukan ayat, ya. Dia tidak memberi impak kepada makna, ya, sebab dia hanya digunakan untuk melengkapkan kalimah zahaba kepada objek. Jadi dia hanya digunakan berfungsi sebagai harfun jar yang memajrurkan nur tadi, tetapi dia tidak memberi makna, ya. Makna asalnya ialah dengan. Jadi apabila kita menterjemahkan dia, jadi kita terjemahkan tanpa meletakkan dengan, tak perlu, ya. Jadi kita kata Allah adalah fa'il dia, Allah telah menghilangkan cahaya mereka. Ya, cukup, ya. Kalau kita tengok di dalam apa? Di dalam tafsir digital Quran tu, ya, kalau kita tengok terjemahan dia bermula dengan zahaba ni, ya, zahaba maknanya menghilangkan, maksud dia telah menghilangkan, ya, telah menghilangkan. So kita ke depan, kita tarik, ya. Okey, kita tekan di sinilah, ya. Zahaba menghilangkan maksudnya telah menghilangkanlah, sebab dia dalam fi'il madhi. Siapa yang telah menghilangkan? Ialah Allah, ya. Jadi Allah yang telah menghilangkan tu. So kemudian binurihim, ya, binurihim. So di sini dalam terjemahan perkata kita masukkan dengan sebab dia perkata, ya. Tetapi dalam membentuk terjemahan di dalam ayat, kita tidak perlu meletakkan dengan. B ni kita panggilkan B zaidah, ya, ataupun B ziyadah, ya. B bertambahan sahaja untuk menyempurnakan pembentukan kalimah yang menggunakan zahaba. Cuba kita tengok dia punya apa? Dia punya terjemahan di dalam ayat keseluruhan, ya. So kita nak tahu terjemahan tu, tuan-tuan tekan dekat nombor sajalah di sini, ya.
17 tu. Okey, so perhatikan di sini ya, tidak ada dengan, ya. Jadi Allah hilangkan cahaya yang menerangi mereka. Tadi tidak ada dengan. Apabila kita membentuk ayat terjemahan, kita tidak perlu menggunakan dengan tu dalam terjemahan sebab dia zaidah, supplemental dia panggil, ya, supplemental particle, ya, yang tak perlu diletakkan makna dia. Kalau letak makna dia lain sikit, pelik sikit, ya, ayat tu, ya. Allah telah hilangkan dengan cahaya mereka. Melayu pun dari segi grammar pun tak berapa tepat, ya. So kita gugurkan dengan tu, jadilah Allah hilangkan cahaya mereka. Jadi binurihim tu diterjemahkan sebagai cahaya mereka, yang menerangi. Dia punya tafsiran lah, ya. Maksud dia cahaya tadi yang mereka telah nyalakan tu, dia telah menerangi sekeliling mereka tu. Cahaya tu juga yang Allah hilangkan daripada mereka, ya. Itulah konteks B tadi di dalam ayat ini. Kita panggil dia B zaidah. Pada masa yang sama, dia masih lagi berfungsi sebagai harfun jar yang memajrurkan kalimah isim selepasnya. Sebab itulah ejaan ataupun kalimah ni menggunakan ra yang baris kasrah, binu rihim, walaupun dia objek, ya. Objek maf'ul bih yang juga mengambil ciri yang mansub, i'rab yang mansub, ya. Itulah apa ni perkongsian kita kepada binurihim. Maknanya kita telah selesai mengupaskan keseluruhan kalimah-kalimah di dalam ayat ini sehingga binurihim, iaitu daripada masaluhum. Kita dah selesai sampai sinilah, ya. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim, ya. So nanti hari ini kita akan sambung dengan watarakahum, iaitu kita akan nanti selesaikan juga sambungan ayat itu daripada watarakahum fi zulumatillah yubsirun, ya. Jadi kita lihat watarakahum dulu. Kita cuba dapatkan maklumat-maklumat untuk kita mengenal kalimah tu. Kita kena dapatkan maklumat-maklumat yang bersabit dengannya sebanyak yang mungkin lah. Sebanyak tu maksud apa, ya? Keseluruhannya. Jangan kita ambil satu dua maklumat saja, tak mencukupi, ya. Apa saja maklumat yang berkaitan dengan kalimah tu, yang membantu kita untuk memahaminya dari aspek tajwid, dari aspek nahu, dan dari aspek zorah tu kita kumpulkan. So bila kita dah kumpul tu kita akan buat rumusan sendiri, ya, untuk memahami kalimah tu. Okey, jadi pertama sekali kita lihat watarakahum. Kita boleh tekan sajalah, gunakan digital Al-Quran ni, tekan watarakahum, ya. Nampak itu? Sama juga watarakahum. Pertama sekali kita akan lihat kalimah watarakahum ni adalah satu kalimah, tetapi dia adalah gabungan beberapa kalimah, iaitu 3 kalimah yang diwarnakan untuk kita, ya, mengenalnya. Dia membantu digital Al-Quran tafsir ini, dia banyak membantu kita, ya, untuk kita mula belajar memahami, iaitu gabungan komponen yang pertama ialah wa. Ya, wa tu yang diwarnakan merah tu adalah komponen yang pertama. Dia siap kotakkan sekali tu, ya, untuk kita. Ya. Waw tu adalah komponen yang pertama. Waw di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, biasanya dia akan dia akan digabung sekali dengan kalimah selepasnya, ya. Tidak ada waw di dalam Al-Quran yang berdiri sendiri, maknanya terasing, ya. Dia mesti waw ni dia dalam keadaan bergabung, maknanya dia biasanya digunakan sebagai prefix, ya, kepada sesuatu kalimah. Dia tidak berdiri sendiri, ya. Mana waw ni berasing, lepas tu tarakahum berasing, tidak ada.
Mesti waw digunakan sekali. Jadi bermakna waw ni adalah menjadi komponen kepada kalimah tarokahum. Tarokahum ni kalimah nombor berapa? Atas ni ada tulis nombor 13 di dalam ayat tadi. Jadi wa tarokahum adalah satu kalimah, tetapi dia mempunyai 3 komponen. Pertama komponen ialah waw. Waw ni di sini kalau kita tengok Al-Quran ni memberi kata nama kepada kita, kata sambung koordinasi, ya. Satu kata sambung koordinasi. Apa maksud dia tu? Ialah maknanya waw ni berfungsi untuk menambah cerita ataupun menambah perkara kepada cerita sebelumnya, dan pada masa yang sama dia koordinate. Itu di mananya koordinasi ni. Koordinate ni ia selaraskan konteks dia. Ya. So dalam bahasa Arab, kata sambung koordinasi ni kita panggil dia waw atifah. Ya, kita tuliskan waw ialah asal waw ni ialah wawun. Itu ejaan yang sebenar, ya. Tetapi biasanya kita tak perlu sebut wawun, kita waqafkan dia menjadi waw. Waw. Kemudian waw ni dinamakan sebab berfungsi di dalam ayat tu sebagai penyambung ataupun penambah cerita, dan pada masa sama dia menyelaras. Ya, menyelaras. Dia koordinate. Koordinasi ni daripada bahasa Inggeris lah, koordinate. Ya. Jadi dia menyelaraskan sekali. Jadi kita panggil dia waw. Ain, yang apostrofi ni ialah ain, ya. Ain, A pertama tu baris kepada ain, baris fathah, dan dia ada mat dia. Atifah. Ya, atifah. Kena ada letak satu lagi A untuk menunjukkan jawi dia tu dia ada alif mat, memanjangkan bunyi ain tadi kepada 2 harakat atifah. Kemudian diikut dengan T capital ni untuk menunjukkan hurufnya adalah to. Kepada dalam jawi, T capital tu bermakna to, ya. Jangan letak T kecil. Kalau T kecil ia ta. Bukannya atifah, tapi ti, ya, to. Lepas tu barulah fah, fa. Itulah ejaan. Tinggal I pula. Ya, ti. Tu. Nanti saya masukkan rumi jawi dia sekali, ya, supaya tuan-tuan familiar, ya, dengan jawi, ya. Kita menulis rumi, pastikan tuan-tuan juga mengenali jawi dia, ya. Jadi kalau nak masukkan jawi tu, saya pergi kepada Leksi Logos. Kita pergi Leksi Logos kejap, ya. Kita nak menyempurnakan maklumat ni, kita pergi ke Leksi Logos, ya. Ni Leksi Logos, tuan-tuan pun sudah biasa dengan Leksi Logos. Saya hanya nak menuliskan jawi atifah ni macam mana dan masukkan dalam bracket ni, iaitu ain. Ni tolak kata dulu. Ain, alif. Dia ada alif mat tu, ya. Ain tu berbaris atas. Sebab tu ada A ni. Yang pertama A ni ialah untuk baris fathah kepada ain. Lepas tu A yang kedua tu ialah alif mat. Lepas tu kita tulis 2A tu. Lepas tu diikut dengan to. Yang diwakili dengan T capital tu maknanya to, bukannya ta. Atifah. Fa, lepas tu ta marbutah. Itulah ejaan atifah. Ya. Jadi saya galakkan tuan-tuan selalu menulis dan mengeja perkataan-perkataan bahasa Arab Al-Quran ni, ya, supaya kita sentiasa familiar dengan dia. Bila kita berbincang nanti, kita tahu apa yang kita bincangkan. So, kopikan dia. Lepas tu, pergi saja kat bracket tadi, masukkanlah. Masuk ke dalam bracket tu. Jawi dia tadi. Jadi kita tahu atifah tu bagaimanakah sebenar ejaan dia. Itulah ain, alif, to, fa, ta. Jadi sebab apa kita menulis T capital tu, T besar tu kerana to. Nak membezakan dengan ta. Kalau ta, T kecil. Jadi kalau kita tulis T kecil, salah lah. Ya? Dia memberi makna yang lain. Dia bukan bermakna atifah. Dia dah makna lain. Atifah lain. Ya? So kita balik kepada apa tadi,
Quran tadi, ya, kita balik pada Quran untuk meneruskan perbahasan kita tadi. Itulah yang kita nak terangkan tadi, ya. Waw ni adalah waw atifah. So kalau kita nak bantu dia lagi penerangan tu, waw atifah tu apa dia? Jadi kita sambunglah. Ya. Waw atifah yang biasanya kita yang menambah. Ya, kerja dia ialah menambah, bukan dia menambah saja, dia sekali menyelaras. Itulah fungsi waw atifah dia dalam Al-Quran. Dia menyelaras. Apa maksud menambah? Dia menambah cerita dan menyelaraskan cerita tu. Menambah mesti kepada cerita sebelumnya. Jadi sebelum tadi cerita apa? Zahaballahu binurihim. Itu cerita dia. Jadi Allah apa yang Allah lakukan bukan saja apa zahaballahu binurihim. Allah tambah lagi. Satu lagi Allah lakukan, iaitu watarakahum. Inilah menjadi apa? Menjadikan tarakahum ni ialah tambahan yang ditambah oleh waw ni. Ya. So biasanya waw ni senang je, makna dia makna dan lah, ya. Tetapi kita kena kenal dia kerana dan dalam Al-Quran ni banyak. Jadi kalau kita tak faham jenis dan fungsinya, kita ingat dan tu sama saja. Tidak, dia berlainan, ya. Setiap kali kita membaca dan tu, dia membawa konteks yang berbeza bergantung kepada jenis dan fungsinya, ya. So dan kadang-kadang dia menyambung saja, dan kadang-kadang dia juga membawa erti dalam bentuk haliah, ya, keadaan, sedangkan wow juga, ya, tapi dia tidak membawa erti dan, dia membawa erti sedangkan, ya. Itu dipanggilkan wow haliah. Dan ada juga dan di dalam Al-Quran yang membawa fungsi bersumpah. Wow dipanggil wow al-qasam, wow juga, ya. Dan bila waw al-qasam, dia tidak diberi erti dan, dia beri erti demi, ya. Itulah beberapa contoh penggunaan harfun waw, ya. So dalam ni sekarang ni kita belajar mengenal waw ni, waw apa dipanggilkan waw atifah. Atifah. Ya. Atifah menambah dan menyelaraskan cerita sebelumnya. Betul. Menambah dan menyelaras. Kalau kita nak tengok konteks dia, kita tekan kat bawah ni, cuba tengok ayat dia, iaitu okey, tekan sini dulu, ya. Kalau dia boleh tunjukkan ayat tu, ya, kita adjust sikit. Okey. Dia terlindung oleh ini, ya. Tapi tak mengapa. Yang kita nak fokus kat sini. Jadi sebelum tu Allah buat apa? Zahaballahu binurihim. Jadi Allah telah menghilangkan cahaya mereka. Ini satu ceritalah. Satu perkara telah berlaku, yang dilakukan oleh Allah tu satu telah berlaku. Kemudian Allah nak tambah lagi. Allah bukan saja menghilangkan cahaya mereka, tapi Allah lakukan satu perkara yang lain, iaitu tarakahum. Allah meninggalkan mereka ataupun membiarkan mereka. Jadi dua perkara yang diceritakan di dalam perenggan ayat ni, dua perkara itulah. Tarakahum tu adalah tambahan kepada zahaballahu binurihim ni. Itulah dimasukkan menambah. Dan apakah yang dimasukkan menyelarat. Jadi konteks tambahan tarakahum juga dalam bentuk apa? Fi'il madhi wazan 1. Yang ni zahaba ni fi'il madhi wazan 1. Ya, siapa pelaku dia? Allah. Sini siapa pelaku? Pun Allah juga. Jadi tak perlu, ya. Apabila ada waw antifah, jadi kalimah tu tak perlu lagi menyebut sekali lagi fa'il dia, tak perlulah. Itulah peranan waw antifah. Bila ada waw antifah tu makna dia dah bawa sekali konteks dia dengan pelaku dia sekali, dengan masa dia sekali. Jadi bila kita menterjemahkan wa tarakahum tu, dia akan memberi makna dan Allah telah membiarkan mereka. Dengan melihat wow saja kita akan tahu fungsi dia. Ya, bukan saja dia mengatakan dan, tapi dia juga membawa dalam
dalam perkataan dia tu dan tu pelakunya dan juga kontek. Ya, kontek ni ialah masa pelakuan tu dilakukan. Itulah peranan waw atifah. Ya, bila kita belajar mengenal nanti, insya-Allah kita boleh lebih memahami. Itulah yang dimaksudkan menambah dan menyelaras. So Betul bila tak dia Kak? ya, Waw tu waw atifah. Waktu mana kita dalam ejaan dia atifah tu, waktu mana kita nak bubuh alif lam dan waktu mana kita tak perlu bubuh alif lam dekat ejaan dia tu. tak perlu alif lam. Waw atifah tak. Tak perlu. Waktu mana kita guna bubuh ejaan dia alif lam dan waktu mana tak perlu bubuh alif lam. Okey, kalau kita menerangkan sini tak perlu tak perlu alif lam. Sebab waw atifah cukup. Cukup ya. Tapi kalau kita nak menceritakan tentang khusus untuk dia tu, dan kita gunakan al-atifah. Itu dalam kita mencerita dan menceritakan tentang, kita merujukkan kembali kepada dia tu, kita gunakan makrifah lah. Tapi kalau sebagai penerangan, dia kita gunakan sebagai yang umum saja. Asalnya ialah wawun atifatun, ya, waw atifah. Okey, terima kasih tak? Sama. Terima kasih. Okey, ini nak tunjuk apa yang kita masukkan dengan menambah dan menyelaras, ya. Ada juga yang menggunakan menyambung dan menyelaras, ya. Saya lebih suka kita gunakan menambah daripada menyambung. Ada beza dia konteks dia, ya. Menambah kerana dia nak tambah kepada yang sebelumnya. Ya, menyambung dia sambung saja. Dia biasanya bila dia sambung tu dia tak selaras. Itu bezanya. Kalau waw menyambung saja tu kita tidak panggil dia waw atifah, tapi kita panggil dia waw istinafiyah. Kalau ayat tu hanya menyambung cerita tanpa menyelaras, kita panggil dia waw istinafiyah, waw penyambung saja. Itulah beza dua waw yang banyak digunakan dalam ya Al-Quran. Okey, kita dah sampai ke hujung masa, kita berhenti di sini dulu, iaitu kita balik kepada di mana kita sekarang, kita balik kepada sini saja, ya. Kita simpan dulu ni dan kita akan sambung hari Isnin depan dengan mengenal pula taroka, komponen yang kedua tu apa dia, dan home tu apa dia. Tadi saya nak mengatakan menambah tu, tarokahum ni adalah tambahan. Bahasa Melayu dia tambahan kepada zahaballahu binurihim tu, dia dipanggilkan dalam bahasa Arab, dia panggilkan maktuf, ya. Maktuf maknanya tambahan. Jadi tarokahum ni satu kalimah tarokahum yang diikat dengan idhafah ni adalah tambahan. Jadi dalam bahasa Arab dipanggilkan maktuf. So bila ada maktuf, ada pula maktuf alaihi pula yang ditambahkan tu. Apa yang tambahkan tu? Cerita yang sebelum tu. Jadi zahaballahu binurihim tu, bila kita menerangkan dalam konteks atifah nanti, kita boleh menerangkan dia adalah maktuf alaihi. Tarakahum ni ialah maktufnya, tambahannya, ya, insya-Allah. Itu kita sambung besok. Dan kita akan juga lihat beberapa ini 3 huruf akar juga diberikan kepada kita sini, ta, ra dengan kaf, membentuk kata terbitan taroka. Kata terbitan ni adalah dalam bentuk fi'il madhi maklum wazan 1, ya. Okey, untuk hari ini kita berhenti di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna Terima minkum. kasih. Terima kasih, Doktor.